لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل القرآن ويا فارق الفرقان بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن واشرف عنا بشرافة القرآن واهدنا بهداية القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, pertama dan utamanya serta selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla yang dengan limpah kurnia, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah pada malam ini, malam yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Pada hari ini kita berpuasa pada hari yang ke-16, dan pada malam ini kita melaksanakan salat sunat tarawih pada malam yang ke-17. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah, bila sebut 17 Ramadan, maka kita di Malaysia, sebahagian daripada negeri-negeri di Malaysia ini akan cuti sempena dengan nuzul Quran, yakni memperingati turunnya Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita sebut tentang nuzul Al-Quran, maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita lakukan ialah beriman dengan Al-Quran dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, serta meninggalkan apa jua larangan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita perlulah mempelajari Al-Quran, walaupun mungkin umur kita sudah lanjut, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada masa muda kita dulu, kita jauh daripada Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sampai umur kita sekarang ini, kita teringat dan kita diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka rebutlah peluang ini, maka pelajarilah Al-Quran itu, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, wahai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, katakanlah umur kita ni adalah umur yang sudah lanjut, kita belajar Al-Quran, belajar Al-Quran, kita tak sampailah nak habis untuk kita khatam Al-Quran itu, kita tergolong juga di dalam orang yang sedang belajar Al-Quran dan adalah daripada kalangan yang disebut oleh Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran. Maka oleh kerana itu janganlah berhenti untuk belajar Al-Quran. Kemudian kalau kita dapat
untuk mengajarkan Al-Quran, ajarlah Al-Quran. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, bila sebut turunnya Al-Quran, dia disertakan dengan bulan Ramadan. Kenapa mulianya Ramadan? Kerana turunnya Al-Quran. Begitu juga kenapa mulianya manusia? Kerana belajar Al-Quran. Betapa mulianya manusia ialah orang yang menghafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan, di dalam Al-Quran ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya, yakni pada bulan Ramadan, Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Hudan linnas. Al-Quran ini diturunkan supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Tak kiralah manusia mana pun. Tak kiralah manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, sampailah manusia yang hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Ianya menjadi petunjuk bagi manusia. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Dan Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelasan kepada petunjuk-petunjuk Allah, menjadi penjelasan kepada hukum hakam kehidupan manusia yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada perbezaan hukum bagi seseorang. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeza, membezakan hukum hakam antara seorang dengan seorang yang lain. Saya ambil contoh, di antara lelaki dengan perempuan, hukum hakam dia ada yang berbeza. Contohnya dari segi aurat. Kalaulah dia seorang lelaki, walaupun nama dia Nur, faham tak? Walaupun nama dia Nur, tak kiralah Nur apa pun, kan? Tapi dia lelaki, maka hendaklah dia melaksanakan tuntutan perintah sebagai seorang lelaki. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, contohlah nama dia Nur, kemudian dia pakai tudung, dia ni lelaki, dia pakai tudung macam orang perempuan, dia tutup aurat dia, maklum? Maklum? Lelaki ni nama dia Nur, kan? Tak kiralah Muhammad Nur, ataupun nama dia An-Nur, ataupun nama dia Nur saja. Bukan Nur saja, nama dia Nur saja, Nur, kan? Dia pakai tudung, pakai baju kurung, ataupun dia pakai telekung, mai semayang pakai telekung, nak jadi imam pula, dia lelaki. Tobat kita tak bagi ya tuan-tuan. Tarik dia duduk belakang, dia kata pasal apa pula aku tak boleh nak jadi imam? Boleh tak? Nak dia pakai telekung, tutup aurat tak? Maklum, tutup aurat tak lelaki pakai telekung? Tutup aurat. Tapi hukum kok lain macam mana? Dia berpakaian seperti pakaian wanita, maka haram bagi dia memakai pakaian menyerupai jantina yang lain daripada dia. Walaupun kita tengok dia kata salah, tang mana dia kata? Ambil Islam ni payah sangat dia kata. Tutup aurat juga. Pang ni. Tuan-tuan, kena faham. Al-Quran membezakan di antara halal dan haram.
Al-Quran membezakan di antara yang benar dengan yang salah, dengan yang hak dan yang batil. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama juga kalau orang perempuan dia kerat rambut pendek macam lelaki, kita tengok dia macam lelaki tapi dia perempuan. Ya, nama dia pun Hamzah. Hamzah nama dia. Tuan-tuan, Hamzah ni boleh pun nama lelaki, boleh pun nama perempuan, ataupun nama dia Salmi. Salmi, ada orang lelaki nama Salmi, ada orang perempuan nama Salmi. Tu dia macam mana? Kan? Nama Salman orang lelaki ya. Kan? Nama dia Salmi. Ya, sama macam orang lelaki, Salmi juga. Rambut pendek apa semua. Dia pakai jubah macam orang lelaki. Tapi tak pakai tudung, pakai kepiah. Tu dia jahanam. Kan? Dia main sembahyang tu, kita nak suruh dia duduk tang mana maklum. Nak suruh dia duduk balik cerai kan, nak duduk saf satu saf dengan orang lelaki. Duduk saf depan pula, belakang tu imam. Pai. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Al-Quran diturunkan untuk memberi penjelasan tentang hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Menjadi penjelasan tentang hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah belajar Al-Quran, kita kena memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, serta kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Quran ini menjadi benteng kita, menjadi penyelamat kita, menjadi peneman kita apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, apapun kita akan menghadapi ujian dan juga cabaran. Ya, ujian dan cabaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di antara ujian dan juga cabaran ini, dia datang mungkin dalam bentuk gangguan dari segi sudut pemikiran. Sebab apa? Ada orang yang mengatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah tulisan manusia. Ada. Dia kata Al-Quran ni ditulis bila? Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, kita ambil sikit sejarah tentang Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila ramai daripada kalangan sahabat yang menghafal Al-Quran gugur syahid di dalam peperangan Yamamah, maka Nabi SAW memanggil seorang anak muda yang bernama Zaid bin Sabit. Kisah Zaid bin Sabit ini seorang yang bijak, seorang yang mahir di dalam bahasa Arab, kerana pada masa dulu masyarakat belum lagi ramai yang dapat menulis dan membaca. Maka ketika mana peperangan Badar ini tuan-tuan berlaku pada tahun kedua Hijrah. Berlaku pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun itu juga difardukan ibadat puasa, mula puasa tahun kedua Hijrah, sebagaimana ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dan pada tahun yang sama, di dalam bulan Ramadan, ketika mana umat Islam berpuasa, sampailah seruan jihad di dalam peperangan Badar. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ketika itu Nabi sudah berhijrah, tahun kedua hijrah, yakni masuk tahun kedua Nabi berada di Madinah. Dan ada daripada kalangan orang-orang Madinah yang tak kenal Abu Jahal. Rupa dia lagu mana, muka dia lagu mana, keadaan dia lagu mana, tak kenal. Dulu bukan ada kamera. Lah ni tak apa, tak kenal, senang. Kita hantar dalam grup WhatsApp lagi. Kan? Gambar Abu Jahal. Kan? Tak ada, masa tu tak ada lagi. Mana ada kamera apa pun tak ada. Ya, apabila sampai seruan jihad, ada daripada kalangan sahabat Ansar, orang Madinah, mereka mai untuk minta izin kepada Nabi untuk ikut serta dalam peperangan Badar ini. Termasuklah Mu'az bin Amru, Muawis bin Afra dan Zaid bin Sabit. 3 orang ini. Mereka ini baru berumur belasan tahun. Mu'az bin Amru umur 13 tahun. Muawis bin Afra baru umur dia 14 tahun. Termasuk Zaid bin Sabit ketika itu baru dalam belasan tahun. Nabi uji, angkat tengok pedang kalau boleh. Pedang dulu bukan macam law, berat. Mu'az bin Amru dia angkat, nampak tegak, nampak gagah. Nabi izinkan ikut. Mai Muawis bin Afra angkat, tegak, gagah. Nabi izinkan. Mai dekat bin Zaid bin Sabit, dia ni budak kecil, nak angkat tak larat. Kan? Nabi panggil dia, wahai Zaid, aku nampak hang ni adalah seorang yang bijak. Ada satu bidang jihad untuk kamu. Apa dia? Kamu pergilah mempelajari bahasa Arab sehingga kamu boleh membaca dan menulis Arab dengan baik. Tuan-tuan, dia berasa, pasal apa kawan aku boleh, aku tak boleh. Kemudian dia balik mengadu dekat mak dia. Mak dia usap kepala dia. Mak dia kata, kamu telah didoakan oleh Nabi. Tentulah doa Nabi adalah doa yang terbaik. Dan ibu juga berdoa untuk kamu. Maklum. Macam tu. Jangan balik-balik tengok ni awak ni. Kan? Cikgu tak bagi main bola. Cikgu hang dia. Kan? Hang ni pandai. Walaupun tubuh kecil. Tak. Suruh belajar. Mak dia kata, mak pun doa kepada kamu. Kamu akan jadi orang yang bijak. Sungguh tuan-tuan. Ni kisah Zaid bin Sabit. Abu Bakar dia panggil Zaid bin Sabit, hang jadi ketua untuk kumpul Al-Quran. Kumpul Al-Quran yang mana ada di kalangan sahabat yang menulis di atas pelepah-pelepah tamar. Ada yang tulis di atas papan. Ada yang tulis di kulit-kulit binatang sembelihan yang telah disucikan. Setelah dikumpulkan, sampailah kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman arahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran ini menjadi naskah Al-Quran yang mana menggunakan tulisan Arab lahjah Quraisy. Dan ianya kita guna sampai sekarang ini. Tuan-tuan,
muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sejarah bagaimana Al-Quran ini dikumpulkan dan ditulis. Mai satu ujian pemikiran kepada umat Islam di akhir zaman ini. Ada orang yang mempertikaikan Al-Quran ini bukan wahyu. Ini adalah karangan daripada manusia, karangan daripada Zaid bin Sabit. Tu dia tuan-tuan. Dia bawa mai sejarah ni. Ya. Al-Quran ini diarahkan oleh Sayyidina Osman untuk ditulis dalam satu buku. Bila kita dengar macam tu, kita kata boleh jadi no. Tu dia. Nah, jaga beriman kepada Al-Quran adalah salah satu daripada rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila ada keraguan jadi masalah. Allah Taala sebut dah dalam Al-Quran awal-awal surah yang kedua. Surah pertama Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah. Zalikal kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran menjadi panduan kepada kehidupan manusia di dunia dan juga kehidupan manusia di akhirat. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali tuan-tuan. Bila akhir ni dia panggung sikit. Kita sebab tazkirah dia bukan kuliah tuan-tuan. Ingat satu kisah tuan-tuan. Kisah seorang tabi'in. Ada yang mengatakan kisah ini diceritakan oleh Abdah, dan ada yang menyebutkan kisah ini adalah Abdah Abdul Rahim sendiri, yang mana dia adalah daripada kalangan tabi'in yang menghafal Al-Quran, dan dia adalah seorang yang tangkas dan perkasa yang menyertai peperangan. Bila sebut tabi'in ini, tabi'in adalah lapis yang ketiga. Zaman Rasulullah, habis zaman Rasulullah, mai zaman sahabat, ya, kemudian sahabat orang yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian mai lapis ketiga tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan menentang Rom. Abdah ini meluru ke hadapan. Dia orang yang menghafal 30 juzuk Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran. Tapi akhirnya Al-Quran ini hilang daripada dada dia. Sebab apa? Disebabkan oleh seorang wanita Rom. Apabila dia dapat menawan kubu ataupun khemah tentera Rom, dia meluru masuk, dia ternampak seorang wanita Rom. Ni perempuan kata nak kata kat kami dah. Tapi ni cerita ni tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Bagaimana bila dia tengok kali pertama, dia telah jatuh hati. Dari mana asalnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana asalnya cinta dari mata turun ke hati. Itu dia. Boleh lah tu. Bila hati dia dah kena ni, dia sanggup lakukan apa saja. Sampai dia tanya kepada wanita ini, bagaimana cik untuk saya dapat memiliki kamu?
kata dia, masuklah kamu ke dalam Nasrani, maka aku menjadi milikmu. Tu dia tuan-tuan. Tengah-tengah duk perang ni. Tengah-tengah duk perang. Kita ada apa Quran? Boleh jadi tuan-tuan Allah Ta'ala uji kita. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, tabarakallah. Tapi kita nak habaq kata, kita beramallah dengan Al-Quran, InsyaAllah kita akan selamat. Kemudian Abdah ini, dia ikut kemahuan perempuan. Perempuan ni kalau tak ikut kemahuan mereka, pergi dah. Kan? Tak boleh balik kampung. Tak boleh balik kampung pun, baju raya nak kena sedundun juga. Kan? Alah, tak payah baju raya lah kot tahun ni. Tahun lepas tak ada, tahun ni takkan tak ada. Ni dia. Kan? Macam mana pun kan? Sampai macam tu habis lah. Kan? Tapi bukan di sinilah. Akhirnya dia murtad, tuan-tuan. Sampai sahabat bukan tak pi, sampai jumpa dia, kan? Nak ajak dia balik kepada Islam. Mana Al-Quran yang kamu hafal dulu? Dia kata, aku hanya ingat 2 ayat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. 2 ayat daripada surah Al-Hijr. 2 ayat ni saja. Seolah-olah ayat ni kena atas batang hidung dia. Seolah-olah ayat ini kena kepada dia. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bercita-cita kalaulah mereka di dunia adalah orang Islam. Zarhum, biarkan mereka ya'kulu, bersenang-senang dengan makanan, wa yatamatta'u, bersukaria, bersenang lenang, wa yulhihimul amal, dilalaikan dengan angan-angan mereka, fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui azab Allah yang Allah Ta'ala timpakan kepada mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, apa yang saya nak bagi tahu, bahawasanya Al-Quran ni jangan tinggal. Walaupun apa saja ujian yang yang sedang datang menghadapi kita. Ujian boleh jadi ujian tu terhadap diri kita, keluarga kita. Ujian itu mungkin dekat dengan kita. Lah ni ujian apa? Ujian COVID-19, COVID-19 ni. Kan? Ujian ni. Jangan tinggal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan tinggal Al-Quran, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan kita hidup berpandukan Al-Quran. Pergantungan kita kepada Al-Quran. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menjadikan sesuatu dan Allah boleh membinasakan sesuatu. Tuan-tuan, apa pun kita kena hadapi. Kita sedang hadapi. Kalau macam tu depa kata tak payah ambil vaksin lah ustaz noh. Kan? Sedangkan Nabi kata kullu da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada ubat kecuali mati. Mati tak ada ubat. Maknanya kena usaha. Dan Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu kami turunkan sebagai penawar kepada kamu dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu, yang baik daripada Allah, yang lemah itu diri saya. Marilah sama-sama tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.